Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi untuk tajuk mata pelajaran reka bentuk teknologi pada hari ini, kita akan belajar standard pembelajaran 2.3.3 bagi tajuk reka bentuk elektrik, iaitu membuat pengiraan parameter elektrik, mengira voltan, arus, rintangan dan kuasa elektrik. Okey. Jadi kita terus kepada definisi dahulu. Dalam ini tak ada dalam buku teks, iaitu apakah definisi voltan. So, voltan ialah daya yang menggerakkan elektron di dalam pengaliran elektrik. Dan unit ni adalah volt. Maksudnya daya untuk menggerakkan elektron. Elektron ni adalah yang membawa elektrik tadi lah, cas-cas elektrik tadi di dalam wire dan sebagainya. Definisi arus ialah sejumlah elektron yang bergerak di dalam pengalih elektrik, dan unit sukatannya ialah ampere. Okey, arus ialah sejumlah elektron. Ada beberapa elektron yang membawa arus elektrik, okey, bergerak dalam pengalih elektrik. Definisi rintangan ialah halangan terhadap pergerakan arus, dan unit sukatannya ialah ohm. Di mana rintangan ini wujud dalam pendawaian, wire, wujud di dalam beban, contohnya lampu, mentol dan sebagainya. Definisi kuasa elektrik pula adalah kerja yang dihasilkan oleh arus elektrik. Okey, contohnya berapakah kekuatan untuk sebiji mentol. Okey, dan unitnya ialah watt. Okay, ini adalah contoh litar elektrik yang lengkap. Iaitu maksud litar adalah satu sambungan lengkap sumber elektrik, sel, ada sel dekat sini. Okey, dan beban elektrik mentol. Simbol ni adalah simbol mentol, pangkal dan simbol mentol, dengan menggunakan pengalih wire. Okey, inilah pengalih dia, wire. Okey, di mana kita ada sel, kita ada switch, kita ada wire pengalih dia, dan juga kita ada beban. Okey, ini adalah satu contoh simple litar yang mudah, iaitu ada sel, ada wire dan ada mentol kecil. 2.3.3 membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. So, parameter elektrik adalah seperti voltan, arus, rintangan dan kuasa. So, hubungan voltan dan arus elektrik ini adalah berkadar terus. Dia ada hubungan dan saling kait antara satu sama lain. Ini bermaksud apabila voltan bertambah, arus elektrik juga akan bertambah. Dan manakala hubungan rintangan dan arus elektrik adalah berkadar songsam. Hubungan antara dua parameter ini menerangkan bahawa apabila rintangan bertambah, maka arus akan berkurangan. Keadaan ini dapat disimpulkan dalam rumusan disebut sebagai hukum Ohm, OHM, Ohm. Okey. Parameter ini boleh dikira dengan jumlah penggunaannya. Okey. So, hukum Ohm ni anda perlu ingat. Okey, mudah sahaja. Dalam bentuk segitiga sini, V di atas, I dan R. Pengiraan menggunakan hukum Ohm. Okey, kalau kita lihat di sini, untuk mencari nilai voltan, volt, V bersama dengan I didarabkan dengan R. I didarabkan dengan R. Untuk mencari nilai arus ataupun dalam unit ni adalah ampere, I bersama dengan V dibahagikan R. V di atas jadi dibahagikan dengan R. Untuk mencari nilai rintangan, ohm. Nilai rintangan ni maksudnya lah nilai yang rintangan ni biasanya wujud dalam mentol, beban. Ada rintangan dalam pendawaian pun ada rintangan. Okey. R bersamaan dengan V dibahagi dengan I. V di atas, I di bawah, jadi V dibahagi dengan I. Untuk rumus bagi kuasa pula, dia punya unit adalah watt. Jadi P bersamaan dengan V didarabkan I. V didarabkan dengan P bersamaan dengan V didarabkan I. Ini tidak ada kat sini lah. Okey. Rumus kuasa P I atau V didarabkan dengan I. So, berdasarkan formula di atas, huruf V mewakili voltan, I mewakili arus, R mewakili rintangan, manakala P pula mewakili kuasa elektrik. Okey, info ekstra di sini kalau kita lihat, hukum Ohm menunjukkan perubahan arus dan voltan dalam litar elektrik ketika menggunakan wayar yang punya saiz dan panjang yang berbeza. Okey, saiz yang panjang berbeza, semakin panjang wayar tersebut, semakin tinggi rintangan kerana arus perlu mengalir pada jarak yang jauh. Contoh pengiraan. Okey. Untuk litar-litar pula, kita ada beberapa jenis litar dekat sini, iaitu litar siri, litar selari dan juga litar gabungan, iaitu gabungan siri dan selari. Untuk litar siri, ini adalah contoh litar siri di mana kita ada 3 mentol yang disambung secara berturutan. Mentol 1, mentol 2 dan mentol 3. Dan untuk litar siri ini, ada beberapa formula yang anda perlu ingat dan faham. Contohnya untuk mengira voltan, VJ, V jumlah bersama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Jadi jika ada beberapa nilai voltan dalam litar ini, kita kena tambahkan dia.
Tetapi beza dengan arus. Arus kita sama sahaja di sepanjang litar. I jumlah, IJ sama dengan I1, sama juga dengan I2, sama juga dengan I3. Jadi kalau kita letak di mana-mana sahaja pada litar ini, maka nilainya tetap sama. Rintangan pula, semakin ditambah semakin banyak jumlah rintangan. Maksudnya setiap mentol ni ada rintangan masing-masing. Jadi jika ada berbeza rintangan yang berbeza, kita perlu tambahkan nilai rintangan bagi setiap mentol ini. Dan keburukan sistem litar siri ini ialah apabila satu mentol terbakar, mentol yang lain tidak akan menyala. Dan jika ditambah satu mentol, mentol yang lain akan menjadi malap kerana bebanan bertambah. Contohnya mentol yang ketiga ini lebih malap daripada mentol yang kedua, mentol yang kedua lebih malap daripada mentol yang pertama. Okey, so itu sahaja untuk litar siri. Litar selari pula, litar yang mengandungi beban elektrik yang disambung secara selari. Maksudnya dia bercabang. Sampai kat sini dia bercabang 1, cabang 2, sampai sini dia cabang 1, cabang 2, sampai sini cabang 1 dan cabang 2. Okey. Dan nilai voltannya sama di semua tempat, iaitu V jumlah sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Okey, ada berbeza dengan ni. Ni V ni bertambah, yang ni V-nya sama sahaja. I pun berbeza, yang ini I ni sama, yang ini I ni kena tambah. I jumlah kena tambah. I1 tambah I2 tambah I3. Tetapi bagi nilai rintangan pula, formula dia berbeza. Okey. Kalau ini R1 tambah R2 tambah R3, tetapi ini 1 per R1 atau 1 per RJ sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Dan kebaikan mentol selari ini ialah apabila satu mentol terbakar, mentol yang lain akan terus menyala. Mentol yang terbakar, mentol lain akan menyala. Kerana arus, kalau dia tak lalu sini, dia akan lalu ke sini. Kalau dia tak lalu sini, dia akan lalu ke sini. Jadi ada mentol yang menyala. Dan jika ditambah satu mentol, nyalaan mentol tidak akan berubah. Sama saja semuanya. Kerana bebadannya, rintangannya tidak bertambah di sini. Okey, bagi litar gabungan atau litar majmuk, litar siri selari, dia ada gabungan litar siri dan selari. Okey, contoh dari sini ke sini R1 dengan R2 ni, R3 ni siri kerana dia bersambung ke sini. Okey, tetapi antara R2 dengan R3 dia selari kerana dia telah bercabang. Jadi gabungan siri dan selari. Jadi apabila kita mengira voltan, arus dan juga rintangan, kita perlu kira menggunakan kedua-dua formula ni, iaitu formula untuk litar siri dan formula untuk litar selari. Nanti kita akan lihat dalam contoh-contoh pengiraan. Kita lihat pada slide seterusnya. Ini adalah ammeter, iaitu satu alat untuk mengira arus. Okey, ammeter. Sama ada meter arus terus ataupun meter arus ulang alik. Meter disediakan dalam beberapa julat tertentu dan meter volt dipasang selari dengan sumber sel. Okey, contohnya kalau ada lampu atau mentol di sini, meter perlu diletakkan bercabang begitu wire dia. Ammeter. Okey, dia tidak boleh disambung secara bersiri. Disambung secara selari. Selari maksudnya dia bercabang. Okey, bercabang maksudnya adalah selari. Ini adalah meter volt, meter voltan atau voltmeter. Okey, voltmeter. Ini baru ammeter. Okey, bagi ammeter pula, meter arus ini untuk menyukat kadar pergerakan arus dalam litar. Meter ampere dipasang secara siri. Maksudnya secara berturutan. Ada mentol, ada ammeter, ada mentol, ada ammeter, ada mentol, ada ammeter. Tetapi sepatutnya nilai arus yang diberikan sepatutnya adalah sama sahaja kalau ikut formula ni. Maksudnya bacaan kat sini kalau 3 lah semuanya, 3 lah semuanya. Okey. 3 lah semuanya. Okey, kemudian kita ada multimeter, meter pelbagai, di mana dalam multimeter ini kita boleh mengukur ammeter, kita boleh mengukur arus, kita boleh mengukur voltan, kita boleh mengukur rintangan dan sebagainya. So bahagian-bahagian dalam meter ni, multimeter sebagai untuk pengetahuan sahaja. Kita ada skala, iaitu jarum tersebutlah. Skala ni maksudnya bacaan-bacaan yang ada macam pada penimbang lah. Pada penimbang dia ada bacaan berapa 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm dan seterusnya. Okey. Kemudian kita ada jarum penunjuk. Jarum penunjuk berfungsi menunjukkan bacaan. Kita ada skru pelaras sifar, berfungsi melaraskan jarum penunjuk pada bacaan sifar. Bila kita nak mulakan bacaan untuk mengelakkan sebalang ralat, jadi kita boleh laraskan bacaan sifar. Pelaras sifar ohm melaraskan jarum penunjuk semasa menguji rintangan. Kita ada prop negatif, prop positif, berfungsi untuk menyentuh alatan elektrik
dengan komponen elektronik prop hitam untuk hitam negatif dan merah untuk positif. Contohnya kalau kita nak ukur, kita letakkan wire negatif positif kepada prop negatif dan positif. Tombol pemilih julat untuk berfungsi untuk memilih julat yang bacaan dikehendaki. Okey, berbeza untuk bacaan ohm, bacaan rintangan, bacaan arus dan juga bacaan voltan. Okey, bagaimana cara membaca meter ohm? Pertama, laraskan tombol ke julat bacaan ohm, temukan kedua prop negatif dan positif dan laraskan pelaras sifar ohm hingga jarum menunjukkan bacaan sifar. Okey, kalau contoh kat sini, inilah dia punya apa tadi kita panggil tadi, prop negatif dan prop positif. Okey, ini prop dia. Okey, dan kita akan letakkan jarum kita, wire kita pada prop negatif dan prop positif di sini untuk dapatkan bacaan pada ammeter ataupun voltmeter. Contoh pengiraan 1, murid dibekalkan 1 liter lengkap seperti di bawah ini. Diberi nilai arus 0.5 A. A ni adalah ampere dan nilai rintangan ialah 3 ohm. Ini simbol untuk ohm. Okey. Kira nilai voltan dan kuasa pada liter. Jadi menggunakan formula VIR, okey, V bersamaan dengan I didarabkan dengan R. Okey. Di mana kalau kita lihat dalam rajah ini, kita ada voltan yang ada dibekalkan oleh bateri, sel bateri. Kemudian kita ada simbol pangkah ni adalah mentol. Nilai rintangan yang ada pada mentol adalah 3 ohm. Dan kemudian apabila letakkan meter, ammeter dekat sini, iaitu meter untuk menyukat arus, nilai ialah 0.5 ampere. Jadi berapakah nilai voltan dia? Jadi menggunakan formula V bersama dengan I darab dengan R, V sama dengan 0.5 ampere darab dengan 3 ohm bersamaan dengan 1.5 volt. Okay, itu adalah nilai untuk mencari voltan. Dan mencari kuasa pula kita gunakan formula yang ini, P bersama dengan V darab dengan I, V 1.5 volt dan ampere, arus bersamaan 0.5 ampere. Jadi 1.5 didarabkan dengan 0.5 ampere bersamaan dengan 0.75 watt. So itu adalah cara bagaimana mengira voltan dan juga mengira kuasa, power. Contoh pengiraan 2 pula, diberi nilai voltan 3 volt dan nilai rintangan 5 ohm. Cari nilai arus bagi liter tersebut. Jadi menggunakan formula V bersama dengan IR. Jadi I bersama dengan V dibahagikan dengan R. Okey, ini adalah rajah liter dia. Kita ada sel bateri dengan nilai 3 volt. Kita ada mentol, ini adalah simbol mentol dengan nilai rintangan 5 ohm dan kita perlu cari berapakah nilai arus dia. I bersama dengan VR. Okay, kalau kita lihat formula ini, I bersama dengan V dibahagikan dengan R. V di atas, R di bawah. Okey. Jadi V bersama dengan 3 volt, R rintangan bersama dengan 5 volt, 5 ohm. Jadi 3 dibahagi dengan 5 bersama dengan 0.6 ampere. Okey. So, itu adalah contoh pengiraan 3. Diberi nilai voltan 3 volt dan nilai arus 0.5 ampere. Cari nilai rintangan bagi liter tersebut. Jadi dalam liter tersebut kita ada 3 volt, kita ada arus 0.5 ampere. Cumanya mentol tidak diketahui berapakah nilai rintangannya. Jadi menggunakan formula R, V dibahagi dengan I, V di atas, I di bawah. Jadi 3 dibahagi 0.5 bersamaan dengan 6 ohm. Itu adalah nilai rintangan untuk mentol tersebut. Okey, untuk latihan seterusnya, anda akan menjawab soalan untuk TP3. Okey, bagaimana untuk menunjukkan liter, mengira voltan atau parameter bagi 1 liter elektrik. Okey. Untuk soalan H ini, berdasarkan rajah, namakan liter tersebut. So ini adalah liter apa? Bila dia bercabang? Okey, bila dia bercabang, ini adalah liter selari. Okey, liter selari. So dalam Google Form nanti anda jawablah, ini adalah liter selari. Kemudian soalan yang kedua, kirakan jumlah voltan dalam liter tersebut sekiranya mentol bervoltan 1.5 volt. Okey, mana mentol? Okey, mentol voltanya 1.5 volt. So kita balik semula kepada formula tadi, V I R. Okey, VIR. Okey, berapakah nilai voltan, jumlah voltan tersebut? Okey, kalau ikutkan ini adalah liter selari. Okey, liter selari.
Okay, lita selari. Jadi untuk lita selari, kalau kita lihat formula ni tadi, okay, untuk lita selari, voltanya V jumlah sama dengan V1, V2 dan V3. Sama sahaja. Okay, bila sama sahaja, maksudnya kita tidak perlu tambah lah. Jika lita V nya sama dengan 1.5 volt, okay, jadi VJ ataupun V jumlah bersamaan dengan 1.5 volt juga. Okay, so V jumlah, okay, V jumlah bersamaan dengan 1.5 volt. Sama sahaja. Okey, sama sahaja. Okey, untuk soalan yang seterusnya, berdasarkan rajah, kirakan jumlah rintangan dalam lita tersebut. So ini adalah lita apa? Ini adalah lita siri kerana dia bersambung secara berturutan. Okey, rintangan 1, perintang 1, perintang 2, perintang 3 dan perintang 4. Jadi ini adalah lita siri. Okey, lita siri. Jadi bagaimana untuk mengira jumlah rintangan untuk lita siri? Jadi kalau kita patah balik semula kepada formula ini, untuk lita siri, okey, rintangannya adalah RJ bersamaan dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ini, anda hanya perlu tambahkan sahaja RJ sama dengan R1 R3 tambah R4. Okey, sama dengan anda buatlah sendiri berapa nilai dia dan berikan jawapan di situ. Okey. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Untuk pada minggu ini anda akan jawab soalan 3 dan soalan 4. Okey, untuk bagi soalan ni. Okey, sekian, terima kasih.